أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بخير، رب يسر ولا تعسر، رب تمم بخير، رب يسر ولا تعسر، رب تمم بخير. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اشرح لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang pertama kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya diberikan kita kesempatan dan ruang untuk hadir dan datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, ataupun dengan rahmat Allah, Allah berikan masa untuk kita duduk di rumah Allah, diberikan masa untuk kita mendengar atau kita melihat atau kita mengaji atau mentadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita di kalangan orang yang istiqamah untuk terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati pengurusi Masjid Sayyidina Umar Al-Khattab, timbalan pengurusi, tuan-tuan AJK, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para muallim wa alimat, dai, ustazah, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan muslimin, ibu ayah yang dikasihi yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sebut pada awal, tuan-tuan, kita ucap banyak syukur pada Allah. Judul kali pertama, tuan-tuan, kalau kita tengok hari tutup kemudian buka saat tutup balik, tuan-tuan. Ni tuan-tuan main buka balik, alhamdulillah. Di Khariah di Bandar Putrajaya masih lagi tutup. Dan di kawasan Sungai Petani pun banyak lagi lah masjid dan surau yang ditutup. Maka ni yang kita sebut musibah atau ujian. Siapa yang follow Facebook dia duduk bersebut tu kan. Musibah atau ujian yang Allah nak bagi bagi kita. Musibah buat tuan-tuan sebab kita ni banyak sangat buat silap dan salah kepada Allah Subhanahu wa taala saban waktu dan saban tahun, saban hari dan saban tiap saat ketika. Maka Allah datangkan musibah sebagai tazakir, untuk peringatan kepada kita. Yang kata ujian Allah bagi kepada orang-orang yang amanu, yang beriman. Sebab kerana orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan sunyi dan tidak akan kering, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul tak tuan-tuan? Betul. Tuan-tuan, kita kalau makin lama kita nak dekat diri kepada Allah, makin lama kita nak jadikan diri kita ni lebih istiqamah untuk melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Kalau dulu kita jarang buat sembahyang sunat, hajat, dulu kurang atau payah atau lambat atau mungkin kata apa tuan-tuan, balong lihat kita panggil kan, nak bangun malam kan, lah kita duk fikir tak boleh jadi ni, lah kena buat lah solat malam, nak buat betul. Tapi dia ada ujian tuan-tuan, dia main ujian macam-macam kan. Di antara ujian ni apa tuan-tuan? Satu ujian lebat Ujian lebat ni ujian tuan-tuan. Ujian lebat ni ujian kan. Kunci jam time cantik dah 4.30 bangun. Dia 4.30 tu hujan gerbuk. Oh, dia main macam. Jadi dia main setan, dia bisik. Dia dah 4.30 mengapa esok kat subuh ada lagi waktu dia katakan. Kita pun tak kalau tuan-tuan pukul 6 bangun. Kan? Tu bukan kalau bangun 6. Kan? Nak abang itulah ujian tuan-tuan. Itu benda yang daripada sudut ibadah kita sendiri. Kalau kita sebut sosialnya dan sebagainya, banyak dah ujian
dan juga onak durinya Allah aturkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya, tuan-tuan. Ni hari ni tuan-tuan kita sebut masjid dah buka dah. Ada tak berapa orang yang ada kesedaran, weh, dah tutup Ustaz, buka balik ni. Kenapa ni? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau masih duk takat tu ya, masjid buka kan, masjid tutup berbiang ada kan. Ya, buat tak beli ya. Kalau ada masa pi, tak ada masa tak bi. Jangan. Itu tanda orang yang tak reti nak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tandanya orang tak reti nak bersyukur dengan Allah. Sebab Allah bagi nikmat banyak dah. Tu mujur Allah jauhkan kita daripada kena Covid. Kalau kita yang kena Covid, je. Nak bukan minta dak tuan-tuan, siapa-siapa boleh kena. Kan siapa-siapa boleh kena. Bukan kata masjid saja. Di mana-mana. Kalau masjid tuan-tuan duduk jauh-jauh mungkin, kan, di masjid. Di pasar malam, di pasar pagi, tuan-tuan duduk jauh-jauh apa? Saya tanya tuan-tuan. Main kawan kita beli ikan kan, main duduk menyembah duduk sebelah ke ni. Ikan berapa kilo? Ikan temenung berapa kilo? Betul lah. Dekat, tak ada kata jauh-jauh sikit 1 meter, 2 meter. Tak ada tuan-tuan, bohong. Nak apa tuan-tuan tu? Nak kata ujian Allah bagi ni mudah-mudahan menjadikan kita bukan kita rasa macam satu beban dok, menjadikan kita lagi kuat untuk terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kita nak duduk dalam grup orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mukadimah baik. Ni nak sambung masuk kita kitab dan kita nak masuk pada kitab ataupun tafsir surah Yusuf. Kita dah bicara pada ayat yang ke-57. Hari ni kita nak masuk kepada ayat yang ke-58 Al-Quran, dan boleh semak pada muka surat 242 mungkin. Betul. Quran muka surat 242. Juzuk yang ke-13. Betul? Betul? Saya tak pun nak apa sangat, tak tahu betul. Kita nak masuk pada ayat yang ke-58. Baik, sebelum nak masuk yang ke-58, kita nak bicara sikitlah, flashback sikit apa peristiwa ataupun babak-babak yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke belakang. Kalau kita tengok tuan-tuan pada ayat yang ke-58, ke-57, 56 dan ke belakang lagi, kita tengok ketika ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu kurniaan besar kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Diberikan apa tuan-tuan? Diberikan kerajaan. Allah bagi dia menjadi satu pimpinan atau pemimpin, menjadi rais, ketua ketika ini. Ataupun dalam bahasa kitab dia panggil al-mulk, menjadi raja dan diberikan kedudukan yang a'la, yang cukup tinggi ketika ini. Dahlah tinggi dia dari sisi Allah sebagai satu orang nabi. Maka ketika ini Allah berangkat pula kedudukan dia daripada sisi manusia, dia menjadi ketua dan menjadi rais. Apa yang kita faham dalam konsep tuan-tuan, bermakna orang nak jadi ketua ni kena orang yang betul-betul rapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep dia kan. Dia nabi, kemudian Allah angkat dia jadi pimpinan atau pemimpin atau menjadi, kita sebut, ketua negara. Zaman kita panggil apa? Perdana Menteri lebih kurang gitu kan, orang kita kan. Maksudnya nak lantik satu orang rais yang memerintah sesebuah negara Islam, dia mesti orang yang hampir atau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni syarat ada yang Allah dah tetapkan dalam Quran, bukan sahabat. Quran sebut. Ya, sama juga dengan nabi-nabi yang lain yang dilantik Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi, sebagai rasul dan sebagai rais, sebagai pemerintah atau sebagai ketua. Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, nabi tak tuan-tuan? Nabi. Allah angkat dia menjadi raja, dia jadi satu kerajaan. Hebat dia kan? Siapa lagi? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Dia nabi dan juga rasul. Nabi dan rasul diangkat menjadi pimpinan dan pemimpin, rais. Nah, yang angkat tu bukan penduduk kampung dia, orang lain. Kan? Tapi nak abak apa tuan-tuan? Itu dah masuk Bisrah Hijrah, itu panjang story dia kan. Tapi nak abak nabi dan rasul ini, maksudnya depa ni di kalangan orang yang mengetahui. A'lam, depa tahu. Depa tahu bagaimana nak memimpin. Depa tahu kerana mereka ni di antara orang yang qarib, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, memahami sudut akidah daripada sudut hukum hakam, agama dan sebagainya. Maka orang macam ni kena dilantik Allah, dilantik oleh kita untuk menjadi rais. Itu yang poin pertama lah. Maka bila kata dilantik oleh ketua, maka Allah sebut dalam ayat yang ke-57 kita baca sebelum ni, Allah kata wala ajrul akhir khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah kata sesungguhnya pahala akhirat itu lebih baik bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman
sedang mereka itu bersifat wa kanu yattaqun, bertakwa. Maksudnya apa? Kita yang baca surah Yusuf, yang kita dok pandang bahawa ujian yang Allah bagi atas dunia ni nak dapat balik atas dunia, lebih kurang macam tu. Nah, kan Nabi Allah Yusuf diuji dengan ujian macam-macam kan. Pertama kita sebut ujiannya dilempar atau didengki atau dikhianati oleh adik-beradik dia sendiri. Mana tuan-tuan dicampurkan dalam jubni wal bukh, dalam pergi buta. Kemudian dah campak tuan-tuan, sudah nak campak tu depa nak buat apa? Nak bunuh buang Nabi Allah Yusuf ni. Tapi Allah selamatkan dia. Kemudian duduk dalam pergi buta, diambil oleh mufasir, orang yang musafir, ambil kolek dia. Ambil belau tak apa tuan-tuan, duk pergi jual. Kan berapa dirham dan berapa dirham kan. Kemudian dah jual pula tuan-tuan. Kemudian Allah angkat balik kedudukan, duduk dalam kerajaan Mesir ketika itu. Kisah dia lebih kurang macam kisah Nabi Allah Musa alaihi salam. Duduk dalam kerajaan Mesir, dijadikan anak angkat kepada pimpinan yang berada di Mesir ketika itu. Siapa dia? Dia ni ketua, rais, ketua polis negara. Ada yang kata pangkat dia tinggi dalam Mesir tu. Atau nama dia Potifar. Nama dalam riwayat disebut Potifar nama dia. Maka dia ni jadi pimpinan dan dia ambil Nabi Allah Yusuf ni sebagai anak angkat dia. Dan dia ada isteri dia yang lebih kita kenali atau di Asia ni lebih sebut nama dia Zulaikha. Kan? Dia ada nama-nama lain banyak tuan-tuan. Tapi dalam Quran tak sebut pun. Dalam Quran kalau kita baca pada awal peristiwa start dengan Zulaikha sampai habis ending tak jumpa nama Zulaikha. Yang tak jumpa. Cuma beberapa riwayat daripada para ulama dan sebagainya kan. Maka jangan kita dok gaduh. Tak bukan kot. Saya dengar orang sebut nama lain tak tahu dok gaduh tentu lah. Kan? Dan tak tahu gaduh tentu. Maksudnya nama dia tu ada beberapa riwayat yang sebut namanya La'in, La'an dan sebagainya. Atau di sebelah Asia ni lebih famous dengan nama Zulaikha. Baik. Maka berlaku pula dalam satu peristiwa digodok oleh Zulaikha, kemudian apa yang berlaku? Dia jadi kambing hitam. Kan? Duduk dalam penjara. Kesalahan orang lain tapi dituduh dan sebagainya, maka duduk dalam penjara. Ujian tuan-tuan, ujian besar. Maka lepas daripada ujian dia sabar dengan ujian yang Allah bagi ni. Sedangkan dia satu orang nabi, dia satu orang rasul, boleh dia nak minta kepada Allah, ya Allah tolong stoplah. Janganlah uji aku sudahlah. Boleh tak tuan-tuan? Boleh ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam waktu diuji Allah macam-macam, boleh tak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta direct pada Allah? Boleh ya tuan-tuan. Tak ada masalah pun. Kan? Waktu rumah dengan kepung sudah hijrah tu. Bukan dia tak tahu, dia tahu. Malaikat ada khabar pada dia. Boleh nak abang malaikat? Jibril tolong aku tak? Nanti buang ni mata bobo pi nak tambah apa ni? Aku nak jalan senang. Boleh ya tuan-tuan. Tapi Nabi tak buat itu pasal apa tuan-tuan? Kenapa Nabi tak buat itu tuan-tuan? Kerana Nabi tahu benda ni dah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita sebut takdir tu. Ya, dalam dunia tak ada benda yang kata kebetulan, tak ada tuan-tuan. Dunia ni yang kita duduk tadi kita tak boleh nak sebut kata kebetulan ya, tak ada. Apa yang berlaku dalam dunia ni takdir Allah, yang kita percaya pada qada dan qada Allah. Tuan-tuan jangan sebut kata kebetulan tu. Dah tak ada benda kebetulan. Semuanya Allah dah rancang dah tuan-tuan kita ni. Sejak kita lahir sampai umur kita sekian sampai kita mati esok. Boleh berubah tak takdir tuan-tuan? Ada takdir yang boleh berubah, ada takdir yang tidak boleh berubah. Berubah sebab apa? Dalam satunya daripada doa kita. Tu jangan sebut ad'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku dan aku perkenankan. Ada Allah takdirkan kita sekian, tapi kita berdoa kepada Allah sekian, Allah makburkan. Maka takdir tu takdir yang boleh berubah. Ada takdir yang tak boleh berubah dah. Takdir tak boleh berubah apa tuan-tuan? Mati ya, mati takdir. Tak boleh berubah dah. Doa pi dah macam mana pun. Kan? Semayang teriak pi dah macam mana, ya Allah jangan bagi aku mati, bagi aku hidup sampai bila-bila ni. Tak boleh. Itu takdir yang dah ditetapkan Allah mesti mati. Tu nak abang kan. Maka dalam hal ini tuan-tuan, sebab tu Allah bawa ayat 57 nak abang kita, hampa buat benda atas dunia Allah uji, jangan duk harap ujian tu dapat balik kebaikan tu atas dunia. Tu orang tak faham. Tu Nabi Yusuf boleh diuji-uji tu Tuhan bagi jadi menteri. Siapa aku Tuhan uji tak jadikan aku menteri? Contoh kan. Jangan sangka macam sebab Tuhan sebut ini. Allah kata wala ajrul akhir. Balasan akhirat tu lagi baik, lagi bagus. Tu nak petikai tuan-tuan, kita tak ada hak nak petikai.
Kita kena percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sifat orang yang beriman. Tenang Ustaz, nak percaya Ustaz? Tak mau percaya, nak percaya tak percaya mudah. Tuan-tuan mati dulu. Tuan-tuan mati baru tuan-tuan beritahu. Ya, kita percaya pada azab kubur. Dalam azab kubur tu juga kita percaya pada nikmat kubur. Kan? Nikmat kubur, azab kubur, dua-dua ni ada. Kan, dua-dua ni ada. Nikmat kubur dan azab kubur, dua-dua ni ada. Dua-dua ni wujud dan kita yakin dan kita percaya. Kalau tak percaya mudah tentang pergi mati ya. Pergi mati baru boleh tahu tentang mana yang kata azab, yang mana kata nikmat. Tapi tak nak cerita kat orang. Tak boleh kita kat orang. Kalau boleh senang tuan-tuan. Kalau boleh masjid yang tepi kubur ni, saya ingat masjid tu paling penuh. Sebab apa? Orang yang mati tu dia bangun kan, dia rakam ke handset ke, buat hantar kat YouTube ke apa kan. Dia tengok saya mati teruk kena ni kan. Tak pergi masuk kan. Tuan-tuan pun subscribe lah apa kan. Oi tuan-tuan, nescaya masjid yang sebelah kubur ni penuh. 18 juta tingkat kena buat. Sebab apa? Sami'na wa ata'na kan. Absarna wa sami'na. Nampak dengan dengar kan. Tapi kita tak boleh. Sebab tu perkara yang sami', perkara yang hanya dengar hanya, tapi kita kena percaya. Mau tak mau kena percaya. Sebab apa? Itu sifat orang yang beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat 57 dia bawa apa tuan-tuan, dia kata jangan risau. Allah nak sebut gini, jangan risau. Apa buat benda atas dunia baik, walau tak dapat atas dunia akan dapat di akhirat. Kita tak nampak tuan-tuan, tapi kalau kita duduk di akhirat esok, apa benda yang kita buat baik tu kita buat sikit ya, Allah balas di akhirat. Lepas kita akan rasa pasal apa tak buat banyak-banyak. Tu dia tuan-tuan. Dia macam mana tuan-tuan nak? Macam ni tuan-tuan pergi Medan contohan kan. Tak tahu pun sale tu, tak tahu pun sale. Tak tahu apa pun. Nak beli satu barang, berhajat nak beli satu barang, tak tahu sale tu, tak tahu. Sampai pergi, awak murahnya. Kan? Tahu pun ambil. Duit tak cukup. Allah tak buat duit banyak, silap. Nampak tuan-tuan? Kan? Silap tak buat duit banyak ni, patut bawa banyak ni, beli banyak-banyak. Kan? Sebab sale nampak. Itu atas dunia kita dah rasa rugi. Ini di akhirat lagi. Ya, sebab atas dunia ni buatlah kebaikan apa pun tuan-tuan, non stop, jangan berhenti. Dan jangan harap benda tu Allah nak bagi atas dunia semata-mata. Kan, derma RM5, esok nak minta Tuhan bagi RM5,000. Jangan kan. Ada orang macam tu, gimana? Adalah tuan-tuan cerita kan, story sikit kan. Di mana yang sebut kan. Saya cerita dulu saya pernah jadi macam tu. Kan, sedekah kat orang RM5. Kemudian Tuhan bagi sikit lebih daripada tu. Kan? Dia mungkin tersalah faham macam mana tuan-tuan, dia buat benda sama. Saya tak tahu sedekah kat mana, dia pergi jumpa saya dah marah saya. Dia kata ustaz, saya tak puas hati ustaz. Saya buat macam mana ustaz buat tu? Buat macam mana? Sedekah dia kata. Okey, sedekah. Saya masuk, saya bagi sedekah RM5. Saya tunggu macam mana yang ustaz sebut tu. Tak ada. Tak buat apa pun. Dia kata apa pun tuan-tuan, nampak. Saya kata benda ni tak tahu. Sebab tu kita buat, kita infak, kita sedekah, kita bagi ataupun kita buat kebaikan ni tuan-tuan, jangan doa harap benda tu dapat atas dunia. Kalau dapat, alhamdulillah. Tak dapat, tak apa. Kan? Dapat juga kan tuan-tuan, Allah tak bagi dalam bentuk yang kita bagi duit, sama duit. Allah tak bagi, tapi Allah bagi kesihatan kita ni. Allah tak bagi bentuk duit, tapi Allah jadikan anak-anak, isteri kita, cucu kita, menantu kita orang-orang yang soleh dan solehah. Nikmat tak tuan-tuan? Nikmat. Berapa ramai hari ni yang mana duit banyak pun tuan-tuan, dia sedekah, tapi mungkin bukan ikhlas kerana Allah. Dan dia buat pula tak faham, satu benda dia buat tak faham. Tapi apa yang berlaku tuan-tuan, anak dia mungkin tak pakai tudung, tak tutup aurat, menantu dia tak tutup aurat. Betul masuk dalam Facebook, alhamdulillah atas nikmat Tuhan saya mempunyai anak-anak yang soleh, yang solehah. Masuk gambar anak dia tudung haram tak pakai. Tuan-tuan. Tuan-tuan nak kata apa? Nampak tuan-tuan? Bukan dia tak tahu benda tu aurat. Kan dia tak tahu. Tapi ini yang berlaku dalam akhir zaman kita. Tu nak buat apa tuan-tuan? Dia kadang-kadang dia buat satu benda tu mungkin dia tak faham, dia tidak ada ilmu.
menyebabkan dia buat saja dia jadi rugi atas dunia dan rugi dia di akhirat. Maka buatlah kebaikan, jangan harap benda tu dapat atas dunia, tapi lebih berharap kepada akhirat. Baik, 58 dia nak baca. Kata Allah Subhanahu wa taala ba'da a'udzubillahi samin 'alim minasyaitonir rajim. Wa jaa'a ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika mana ni? Waktu Nabi Allah Yusuf menjadi pimpinan, rais, ketua, menjadi al-mulk, raja di Mesir ketika itu. Allah kata wajaa ikhwatun, mailah adik-beradik ni, adik-beradik Nabi Allah Yusuf alaihissalam ni yang duduk di Kanaan Palestin tu, mai menghadap bertemu dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dia mai. Fadakhalu alaih, masuk dalam istana Nabi Allah Yusuf. Fa'arafahum wa hum lah munkirun. Dia masuk menghadap Nabi Allah Yusuf ni, maka dia pun tak kenal Nabi Allah Yusuf. Tapi Nabi Allah Yusuf kenal dia pun ni kan, adik-beradik dia kenal, tapi dia pun tak kenal Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Baik, kita tengok maka huraiannya. Maka tahun-tahun mewah, tahun-tahun mewah ni apa yang kita bicara kepada ru'ya raja kan, kita baca ataupun kita bicara pada mimpi Raja Mesir sebelum ni yang mai musim mewah, kemudian mai musim kemarau dan sebagainya. Baik, ketika dia kata ni, dia kata maka tahun-tahun yang mewah tu, apa maksud tahun mewah ni? Maksudnya tanah subur, hujan turun, tanaman naik jadi elok. Waktu tu tanamlah apa pun tuan-tuan, musangking tak musangking kalau ada zaman tu kan, tumbuh belakang nak abang subur waktu tu. Yang kata mewah ni kan waktu tu. Kemudian habis musim tu, dia mai pula datang musim susah. Dia akan datang 7 tahun musim kemarau tu kan. Maka datanglah kemaraunya melanda di Mesir dan kawasan sekitarnya. Maka tanaman-tanaman tiadalah menjadi, hujan barang setitik pun tiada turun, tak turun hujan pun tuan-tuan. Menyebabkan kesusahan makanan bukan sahaja di negeri Mesir, bahkan juga di negeri-negeri sekitarnya. Kena habis Palestin kan, Kanaan yang tempat duduk Nabi Allah Yaqub ni kena sekali. Dan dikata ataupun disebut Syam kan, keluarga Nabi Allah Yaqub, maka tiada barang mereka terlepas daripada bencana kekurangan makanan. Mereka pun tak terlepas, kerana mereka tinggal di sebuah tempat bernama Ar-Rabat di tanah Palestin. Nama tempat tu lah. Pada satu hari Nabi Allah Yaqub mendapat satu wahyu daripada Allah bahawa di Mesir ada seorang raja. Ada seorang raja yang tinggal di sana yang sangat budiman, yang mahu menjual makanan. Satu hari kata musannif, kata pengarang disebut, dia kata satu hari Nabi Allah Yaqub ni Allah datangkan wahyu. Wahyu apa? Wahyu di Mesir rupanya ada satu orang raja yang sangat pemurah memberi makanan atau menjual makanan. Tapi dia tak tahu Nabi Allah Yusuf. Dia tak tahu Nabi Allah Yaqub pun hebat tuan-tuan. Dia tahu kehilangan anaknya Nabi Allah Yusuf. Kalau kita tengok ke belakang, tak ada pun tuan-tuan doa yang dipanjatkan kepada Allah, ya Allah bagi jumpa lah dengan anak aku, tak ada. Jadi macam mana tuan-tuan? Dia accept, dia redha kepada Allah atas apa yang Tuhan bagi kat dia. Padahal dia Nabi, boleh dia minta terus dengan Allah, ya Allah jangan duduk lama-lama seksa aku kan, bagilah anak aku jumpa cepat-cepat. Tak tuan-tuan. Cuma ketika ni Allah datangkan satu wahyu pada dia, habaq kat dia bahawa di Mesir ada satu orang raja yang dia ni jual makanan. Sebab waktu tak ada makanan, sebab kemarau. Maka disuruhnya anak-anaknya berlayar ke sana untuk memberi makanan yang mereka hajati. Dia suruh pergi. Maka keluarlah mereka seramai 10 orang. 10 orang. Menujulah ia akan ke Mesir. Dia pun 10 orang. Siapa yang tak pergi tuan-tuan? Adik dia yang paling kecil, iaitu Bunyamin tak pergi. Kan mereka 12 orang. Jadinya termasuk dengan Nabi Allah Yusuf ni 12 lah. Jadi yang tinggal di Kanaan Palestin ada berapa orang? 11 orang. 11 orang. Maka yang disuruh oleh Nabi Allah Yaqub pergi ni berapa orang? 10 orang. Tinggal Bunyamin seorang. Sebab apa dia tinggal? Kerana tinggallah akan Bunyamin itu menemani akan ayah mereka Nabi Allah Yaqub. Dia ni tinggal untuk teman Nabi Allah Yaqub ni. Apabila sampai di Mesir, bertemulah mereka dengan Nabi Allah Yusuf. Sampai di Mesir bertemu dengan Nabi Allah Yusuf.
Maka Nabi Allah Yusuf segera mengenali akan mereka adalah saudara-saudaranya. Kerana mana? Kerana tokoh dan gaya mereka semenjak mereka berpisah, maka tiada barang berubah, masih ia seperti dahulu. Akan tetapi sebaliknya mereka tiada kenal kepada dia. Kan pemasuk ya pada qadu alaih ni kan, dia pemasuk dia jumpa dengan Nabi Allah Yusuf, menghadap Nabi Allah Yusuf ni. Nabi Allah tengok ya, kenal terus adik-beradik dia tuan-tuan. Dia kenal. Sedangkan depa pisah berapa tahun tuan-tuan? Hampir 40 tahun. 40 tahun pisah tuan-tuan, bayang tengok. Baru jumpa. Tapi hebat Nabi Allah Yusuf ni, dia kenal adik-beradik dah. Sayang tuan-tuan. Sayang menyebabkan kenal, betul tak? Kan? Kerana hubun, kerana cinta tu menyebabkan dia kenal. Kalau tak sayang dia tak kenal. Semua tuan-tuan. Kalau tak sayang dia tak kenal. Kita tuan-tuan sebab sayang kepada adik-beradik kita, tak jumpa berapa lama pun tak kisahlah, bila jumpa sekali confirm kenal. Kita sayang kepada kawan-kawan kita yang pernah kita mengaji sekolah dulu waktu zaman tadika lama tuan-tuan. Kan? Lah jumpa dah ni tuan-tuan, kita tengok dia, ish aku jangan kenal hang, siapa dia? Oh dia sebut sekian-sekian. Oh mengaji tadika dengan aku, patut lah. Sebab apa? Kita sayang dan kita tak pernah bermusuh dengan dia. Tapi kalau kita musuh dengan dia, kenal tak tuan-tuan? Kenal buat tak kenal? Kan? Kalau kita musuh dengan dia, kita kenal buat tak kenal? Sebab apa? Dulu pernah bergaduh zaman-zaman tadika dulu. Kan? Sebab apa? Cikgu bercucuk seorang satu, dia ambil cucuk kita. Kita menangis, kita ingat dia ni, aku ingat hang sampai tu masuk. Ingat sungguh tuan-tuan. Ingat juga. Tapi jumpa latih ya, macam kenal mamak ni. Oh dia ni ambil cucuk aku masa tadika. Mampu biang aku tak tegur buat tak kenal. Kan? Tu kita tuan-tuan. Tapi hebat Nabi Allah Yusuf ni tuan-tuan. Walaupun dek-beradik dia buat macam tu, kan? Walaupun dek-beradik dia telah melakukan satu perkara yang kita sebut tak berapa nak cantik, tapi kerana dia tetap meletakkan rasa kasih sayang dia tu pada adik-beradik dia, pisah hampir 40 tahun, kenal lagi tuan-tuan. Tu nak abang, dia kenal lagi, tengok adik-beradik dah kenal. Allahu Akbar, hebat akhlak lah. Kita payah tuan-tuan. So kita baru pisah saat 3-4 bulan PKP, jumpa balik pun tak kenal lah, kan? Tak kenal dah tuan-tuan. Dulu hang bukan gemuk ni kurus ya no. Kurus ya PKP tak kerja nak makan apa? Kan dia kan contoh kan. Nak abang sebut kasih sayang tu penting dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian maka apabila ia sebab apa tak kenal Nabi Allah Yusuf ni disebut ni, maka apakah lagi, maka dia telah memakai pakaian raja. Kan Nabi Allah Yusuf raja kan, memakai ia pakaian raja dan di kepalanya ada mahkota, serta duduk dia di atas singgasana yang sangat hebat. Maka semua itu menyebabkan mereka tiada kenal langsung, bahkan pada pemikiran mereka menganggap Nabi Allah Yusuf telah pun mati. Mereka duk anggap Nabi Allah Yusuf daripada dulu lagi tak ada lah, gone lah, ada habis, tak ada kan, wafat dah pada pandangan mereka. Sebab apa? Sebab satunya mereka tengok Nabi Allah Yusuf dalam keadaan ketika mana dia campur Nabi Allah Yusuf dalam jubni wal buqah, dalam pergi buta, umur berapa tahun? 7 tahun. Ada riwayat lain sebut 9 tahun, ada riwayat lain sebut 12 tahun, tak kisah. Tapi nak abang umur kita kecil, itulah dia jumpa Nabi Allah Yusuf. Jadi pemikiran mereka menyebut bahawa ataupun berfikir bahawa Nabi Allah Yusuf dah gone lah, tak ada lah. Ya, itu satu. Yang keduanya, mereka tiada kenal Nabi Allah Yusuf kerana mana? Kerana kedudukan Nabi Allah Yusuf ketika itu sebagai raja, dipakaikan mahkotanya, pakaian yang istimewa sebagai raja, kan, mahkota dengan tongkat dan sebagainya, duduk atas singgasana dan sebagainya. Lagi tak kenal. Tambah-tambah zaman ni tuan-tuan, bila mana raja berada di atas tahta, bila rakyat ni datang, rakyat tak boleh memandang raja. Ni zaman-zaman ni, di zaman dia kan, rakyat tu boleh cakap atau tengok mata raja, artinya tak boleh panggung kepala, kan, tak boleh. Ni raja lah yang berpeluang melihat rakyat tak boleh tengok raja. Bila menghadap lah kan. Baik, itu satulah. Yang kedua lah, baik, kemudian apabila mereka berada di hadapan Nabi Allah Yusuf, dia duduk depan Nabi Allah Yusuf ni, maka bercakaplah mereka dengan bahasa Ibrani. Sebab apa? Bahasa Ibrani itu bahasa ibunda mereka. Ya, dia Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Yaqub menggunakan bahasa Ibrani, kan, Ibrani kan, di tempat dia, dan depa ni membesar dengan bahasa Ibran, kan.
Dia sebut dengan Nabi Allah Yusuf dengan bahasa Ibrani, maka dilayannya Yusuf dengan bahasa Ibrani juga. Nabi Allah Yusuf pun layan mereka dengan bahasa Ibrani. Kan? Maka Yusuf bertanya seolah-olah barang tiada kenal akan mereka. Tanya Nabi Allah Yusuf. Apa persoalan Nabi Allah Yusuf? Apakah, dia katakan, apakah maksud kedatangan kamu ke negeri kami? Itu bahasa kita ni hampa mai ramai-ramai ni sampai 10 orang ni kan. Mai tang ni cerita. Mai tang ni duk mai tang ni mai daripada negara tempat hampa, mai duk tang ni depan ni cerita gitu kan. Kata mereka, jawab mereka, kami datang untuk untuk beli akan makanan, untuk membeli akan makanan kerana asbab, dia kata apa, asbab kerana di negeri kami ditimpa akan kesusahan untuk mendapatkan makanan, dia kata tuanku, kami mai ni, yang kata ramai-ramai kami ni, grup kami ni mai ni, datang di sini semata-mata untuk membeli makanan, asbab kerana tempat kami tak ada makanan, ditimpa kami dengan kesusahan kemarau yang cukup panjang. Kata Nabi Allah Yusuf, agaknya kamu mungkin menjadi pengintip untuk merisik ataupun memerhatikan akan negara kami. Kan Nabi Allah kata kan, kata tak betul kamu ni, kampung mai ni saja nak tengok negara kami ni, kemudian nak hantar apa serangan-serangan mungkin dan sebagainya kan, kata Nabi Allah Yusuf. Maka kata mereka, ta'awuz minallah, kami minta lindung daripada Allah. Bagi apa ni tuan-tuan? Daripada didik dan Nabi Allah Yaqub. Zaman-zaman yang mereka buat Nabi Allah Yusuf tu, zaman mereka kecil. Tuan-tuan kena ingat tu. Zaman tu mereka tiflun, kanak-kanak orang kita lah tuan-tuan. Kita yang kecil-kecil pun bukan pergi masjid lah kan? Betul tuan-tuan? Sama lah kan? Tapi nak abang tu zaman mereka kecil. Bila zaman mereka dah dididik oleh Nabi Allah Yaqub alaihissalam, mereka ni orang yang bagus. Mereka kata ta'awuz minallah, kami minta lindung daripada Allah, kami bukan pengintip, kata mereka. Maka datang daripada kenerikanaan, dia sebutkan, kami main daripada Kanaan. Kami semuanya satu saudara, satu bapa. Kami yang ramai 10 orang ni satu bapa. Dan bapa kami sudah pun tua, namanya Yaqub. Maka dia ini salah seorang anbiya, satu orang nabi. Dia sebut ini sebab apa tuan-tuan? Nak defend diri dia. Sebab tadi Nabi Allah Yusuf macam tuduh dia, bukan tuduh dah, macam kata kat depa, hampa ni betul ke main tang ni nak cari makanan ataupun nak mengintip tempat aku ni. Kata depa, dak, kami ni semua ramai ni satu bapa. Nama bapa kami Yaqub dan bapa kami satu orang nabi, dia sebut. Kemudian tanya Nabi Allah Yusuf lagi, ya, man adada ikhwah. Kan berapa orang adik-beradik hamba ni? Ini soalan trip ni. Kan? Berapa orang adada? Berapa bilangan ikhwah, adik-beradik hamba? Kata depa, kami mempunyai 12 orang. 12 orang adik-beradik, dia kata. Tapi malangnya yang paling kecil tu, yang dua yang kecil itu telah mati di padang pasir, dia kata. Yang kami ada 12 orang, tapi seorang tu dan mati di padang pasir. Siapa dia yang dia kata mati, tuan-tuan? Duduk depan depa tu. Dan dia sebut kata mati tadi ni. Kata kami ada seorang ni dah mati di padang pasir. Duduk mana? Duduk tu di depan depa tu. Betul tak tahu? Baik. Kata depa lagi, dia sambung lagi tuan-tuan. Kata mereka, maka iyalah, maka dialah yang paling disayangi, habbu min abihi. Dialah yang paling pak kami sayang, yang paling pak kami suka, kata depa. Kan? Dan seorang lagi tinggal ia bersama ayah kami untuk hiburkan hati-hatinya. Jawab mereka. Maka kata Nabi Allah Yusuf lagi, maka barang siapakah yang tahu apa yang kamu ucapkan ini adalah benar. Kata Nabi Allah Yusuf, betul ke hampa ni? Siapa yang nak boleh kata hampa ni betul? Di sini betul. Maka jawab mereka, kami orang yang berdagang ke negeri tuanku. Dia sebutkan, maka tiada barang yang kenal akan kami. Kata Nabi Allah Yusuf lagi, arsil, bawa mai saudara kamu yang paling kecil yang tinggal bersama bapa kamu tu sebagai proof, sebagai bukti yang kata kamu ni orang yang betul. Dia katakan. Kata depa, tuan-tuan, depa menjawab, ayah kami tentunya akan rasa sedih berpisah dengan adik kami yang paling kecil. Akan tetapi kata depa, kami akan cuba pujuk. Kata Nabi Allah Yusuf, baiklah, akanlah kamu ketika mana kamu nak balik ni, kata Nabi Allah Yusuf AS, tinggallah seorang daripada kamu sebagai satu jaminan untuk kamu mai balik. Kan?
Maka dibuatlah akan undian. Dibuat undian. Kan Nabi Allah kata hampa nak pergi ambil yang di empu seorang tu, 10 orang ni seorang mesti tinggal. Tinggal namanya. Sebagai kita sebut sebagai apa tuan-tuan, jaminan lah, jaminan. Maka dibuatlah akan undian. Maka terkena akan undian itu akan abang dia, iaitu siapa dia tuan-tuan? Iaitu Sam'un. Sam'un ni anak yang nombor 4 tak silap saya. Sam'un ni kenapa Tuhan pilih dia tuan-tuan? Kerana mana? Ia seorang yang terbaik fikiran dan pendapatnya mengenai Nabi Allah Yusuf ketika dahulu. Maka dialah yang akan tinggal di Mesir menjadi jaminan. Hal ini disebutkan, dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang berikutnya. Kan? Jadi Sam'un ni tinggal. Sebab apa Allah pilih dia? Ini kita sebut tuan-tuan. Kerana dia ini pernah menyelamatkan Nabi Allah Yusuf AS, ataupun dia ni sayang kepada Nabi Allah Yusuf AS. Kerana sayang kepada Nabi Allah Yusuf, Allah bagi dia jaminan dia tinggal dengan Nabi Allah Yusuf AS. Sementara dia pun nak bawa mai tu bukan sehari dua tuan-tuan, jauh tuan-tuan. Bukan ada kereta kapal terbang ni, tak ada kan. Jauh nak mai sekali berapa pun lama pula nak berjalan di padang pasir untuk nak datang di Mesir. Palestin dengan Mesir jauh tuan-tuan. Dan tapi tengoklah kita punya map kita lah ni duk ada jalan raya lah. Dulu tak ada apa tuan-tuan, bayang tengok. Jauh nak mai. Maka dia ni dipilih Allah untuk tinggal dengan Nabi Allah Yusuf AS. Sebab apa dipilih tuan-tuan? Nanti kita akan bicara kepada ayat yang ke depan atau ayat yang ke-56, 59 dan ke-60 dia kejap sekali. Jadi kita akan tengok sebab apa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana mana dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kebaikan yang dia pernah lakukan kepada Nabi Allah Yusuf sehingga Allah pilih dia. Kalau nak abang apa kepada ayat yang ke depan ni tuan-tuan, kita kejap sikit. Nak abang kita sayang dan kasih kepada Nabi dan juga kepada Rasul, Allah bagi jaminan terbaik kepada kita. Dapat kebahagiaan dunia dan dapat juga kebahagiaan akhirah. Itu nak abang. Baik, itu kita akan bicaralah pada ayat ke depan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ruang dan peluang untuk datang ke rumah Allah untuk kita terus mentadabbur surah Yusuf AS pada ayat yang ke-59 dan 56. Insya-Allah kalau siapa nak tahu kisah yang terus-terusnya, datang untuk sesi pengajian kita yang akan datang insya-Allah. Khairul haq, apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu datang kedaifan dan kelemahan saya sendiri. Ribuan ampun dan maaf andainya terkasar bahasa dan menyentuh tuan-tuan. Sebenarnya tak puas tuan-tuan. Sebab apa? Waktu kita lah PKP ni dia singkat, kita pun tak boleh nak sepanjang-panjang insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, diberikan kebaikan insya-Allah. Dan kita akhiri satu tuan-tuan, saya dah buat tabung tu, mohon semangat tuan-tuan siapa nak menyumbang. Saya sedang menyambung pengajian insya-Allah, tuan-tuan boleh terus masukkan tabung atau mungkin nak buat zakat pendapatan, perniagaan, simpanan dan sebagainya. Tuan-tuan boleh buat demikian dengan bank yang bernombor akaun dan terus tabung tu insya-Allah, ataupun jumpa saya kita buat akad sikit insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan atas sumbangan tuan-tuan, jazakallahu khairan katsira. Terima kasih banyak-banyak. Dan saya mohon halal atas sumbangan tuan-tuan, terpergunaan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memurahkan rezeki tuan-tuan, melapangkan dada tuan-tuan, melapangkan rezeki tuan-tuan, memurahkan segala urusan, memudahkan urusan tuan-tuan dunia akhirat kepada siapa-siapa yang menyumbang pada malam insya-Allah. Kita akhiri dengan sedikit bacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon padamu ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kami yang telah lalu ya Allah, dosa kami yang sekarang ini ya Allah, dan dosa kami yang akan datang ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami bermohon padamu ya Allah, ampunkan dosa kedua ibu dan ayah kami ya Allah. Kami sayang dan kasih akan keduanya ya Allah. Jadikan mereka di kalangan orang yang saleh dan salihah, panjangkan umurkan keduanya ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, di kalangan kami ada ibu dan ayah telah pergi meninggalkan dunia ini ya Allah. Berilah lapang pada kuburnya ya Allah, jadikan kuburnya taman-taman syurga, permudahkan urusan mereka di sana ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jadikan kami dan zuriat kami dan anak cucu-cucu kami di kalangan orang yang saleh dan salihah ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, permudahkan urusan kami dunia dan juga akhirat kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jauhkan kami dari perkara-perkara yang haram, perkara yang sia-sia ya Allah, perkara mendatangkan dosa dan maksiat pada hati dan batang tubuh kami ya Allah. Kami hamba-Mu yang lemah, kami hamba-Mu yang hina ya Allah, tolong kami, bantu kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami bermohon padamu ya Allah, limpahkan kepada kami akan rezeki yang banyak, rezeki yang halal dan thayyibah ya Allah, rezeki yang berpanjangan dunia dan akhirat kami ya Allah. Janganlah kau sempitkan akan rezeki kami ya Allah, agar mana kami menjadi orang-orang yang sentiasa melakukan kebaikan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakan kepada kami akan istiqamah,
terus melakukan ibadah kepadamu ya Allah tanpa penat dan lelah ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kekalkan keimanan pada hati-hati kami ya Allah. Jadikan kami di kalangan orang sentiasa melakukan kebaikan di mana jua berada ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, matikan kami dalam husnul khatimah ya Allah. Jadikan kami kebaikan yang kami buat di atas dunia, keberikan dunia dan juga akhirat ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayhim kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Da'u fiha subhanaka Allahumma tahituhum fiha salam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.